keelektromagnetan ni? Frisha. Ingat ke tak Frisha? Tak ingat. Zira? Pun tak ingat. So daya ni cikgu. Ha? Daya magnet ni. Daya magnet. Maksudnya macam mana tu? Dia macam ada arah dia. Arah macam kalau Cikgu yang ni kan? magnet. Okey. So nampaklah tu ada daya magnet kat situ. Okey, tak apalah. Okey, kalau kita tengok dekat nama tajuk ni pun, keelektromagnetan. Okey, maksudnya kat sini dia melibatkan kepada dua situasi lah. Satu situasi melibatkan elektrik dan juga dia melibatkan kepada magnet. Okey, so macam mana dia berlaku ni? Okey, awak tengok tak? Cuba kat rumah ada kipas? Ada kipas tak kat rumah? Ada. Kipas tu dia berpusing waktu bila? Apabila ada arus mengalir, betul tak? Okey, ada arus mengalir, kipas tu berpusing. Kalau arus tak mengalir, kipas tu tak berpusing. Okey. Mungkin kat rumah juga ada apa tu yang buat kuih tu? Alah, mixer. Kan? Mixer pun sama, betul tak? Ada arus mengalir, mixer tu pun akan berputar. So mixer, lepas tu dekat kipas tadi semua tu, dia ada motor yang menggerakkan, yang berputar tu. Okey, apa yang ada dekat motor yang tu yang kita akan bincangkan untuk topik yang pertama ni. Untuk topik yang pertama, untuk subtopik dia yang pertama ini iaitu daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Ini lebih kepada motor, kita akan bincang nanti. Mungkin tak sempat nak bincang hari ni, kita akan sambung pada kelas yang berikutnya. Okey, daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Tahukah anda bahawa kereta api elektrik seperti dalam gambar yang ditunjukkan pada awak sekarang menggunakan motor elektrik yang besar, sedangkan dalam telefon pintar menggunakan motor yang kecil. Kebanyakan motor elektrik berfungsi berasaskan konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Okey. So macam mana motor berfungsi? Motor berfungsi adalah kesan daripada konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Baik. Kita cuba lihat aktiviti 4.1 dalam buku teks tu ada. Aktiviti 4.1 itu mengkaji kesan konduktor pembawa arus dalam medan magnet. Okey, radas yang kita perlukan kat sini adalah bekalan kuasa. Ni dah ada tak sambung lah. Ni bekalan kuasa. Yang nampak ni ada Swiss, bekalan kuasa. Okey, dinding keluli berbentuk U. Ini dinding keluli berbentuk U. Nampak bentuk C lah sebab kita letak C, kalau kita terbalikkan dia akan jadi bentuk U. Ini kalau kita ubah dia jadi bentuk C, kalau kita terbalikkan lagi dia boleh jadi bentuk N. Dan juga sepasang magnet magnetdo. Sepasang magnet magnetdo ataupun magnet-magnet lain lah. Kalau awak nak shopping, nak buat almali dekat rumah boleh. Boleh je type dekat Shopee, cari kat Shopee ada bahan-bahan ni. Okey, bahan-bahan lain adalah rod cuprum. Okey, kenapa kita gunakan rod cuprum? Ada idea tak kenapa kita gunakan rod cuprum? Dan juga dawai cuprum. Okey, kalau masih ingat kita belajar di dalam bab arus ataupun bab elektrik, kita belajar dalam bab elektrik yang sebelum ni. Dawai cuprum ataupun rod cuprum ni dia adalah satu konduktor yang mempunyai rintangan yang rendah. Okey, itu kena ingatlah. Salah satunya sebab rintangannya rendah tu. Okay, so kita susun alat yang macam ni dan kita lihat apa akan terhasil berdasarkan video ni. Keluar je dia punya video, daripada gambar tadi keluar video. Okay, sekarang kita tekan Swiss. Ni Swiss tu tak? Ni Swiss. Okey, yang merah ni positif, yang hitam ni negatif, terminal dia. Okey, dan kita lihat apakah yang akan berlaku apabila Swiss ditekan.
Okey, apa yang dapat lihat kepada konduktor Kita ulang semula, kita tunjuk yang asal. Okey. Okey, kalau kita labelkan ini dining dining kan. Dining bentuk U tadi, dining bentuk U. Okey, dua yang hitam ni adalah magnet magnetdo. Okey, dua yang label yang panjang ni dan tebal ni adalah rod cuprum. Okey, manakala yang kat tengah ni sini adalah yang hanya bersentuh dengan rod cuprum itu adalah dawai cuprum, dawai. Okey. So kita nak tengok sekarang apa yang akan berlaku kepada dawai cuprum. Okay, apa yang berlaku kepada dawai cuprum apabila Swiss dihidupkan? Okey, dawai cuprum tadi dia dawai cuprum dia bergerak. Kenapa dawai cuprum tadi bergerak? Okey, sebab ada arus mengalir, dekat dalam litar ni dan juga akan melalui konduktor. Okey, ataupun dawai ni. So nanti dia akan ada dua tindak balas. Tindak balas antara apa? Antara medan elektrik dan juga medan magnet. Okay, tindak balas. Tindak balas antara medan magnet dan juga medan elektrik itu akan menghasilkan satu daya. Okey. So apabila konduktor pembawa arus diletakkan dalam satu medan magnet, okey, konduktor pembawa arus tadi siapa? Dawai cuprum. Dalam situasi tadi dawai cuprum. Pembawa arus, bila masa dia dapat pembawa arus? Ketika Swiss dihidupkan. Diletakkan dalam satu medan magnet. Medan magnet ni daripada mana tadi? Daripada magnet magnetdo. Daripada magnet magnetdo. Okay, konduktor tersebut akan mengalami satu daya. Daya itulah yang menyebabkan dawai cuprum tadi dia boleh bergerak. Okey, faham kat situ? Nampak So arah daya ni bergantung kepada arah arus dan juga arah medan magnet. Okey. Arah daya maksudnya tadi kita nampak cuprum dawai kan? Kita nampak dawai ni bergerak ke kanan. Okey, dawai ni dia boleh bergerak juga ke kiri. Dia juga boleh bergerak ke kiri. Apa yang boleh mengubah dia punya arah? Dia boleh mengubah arahnya adalah arah arus dan juga arah medan magnet. Okey, kita tengok contohnya kat sini. Okey. So apabila arus mengalir dalam medan elektrik akan terhasil di sepanjang konduktor. Yang ni apa yang kita belajar semasa dalam bab elektrik. Ingat lagi tak kita belajar dalam bab elektrik apabila ada arus mengalir dalam satu konduktor, medan elektrik akan dihasilkan di sepanjang konduktor tersebut. Arus mengalir, itu ingat lagi kita onkan kita punya switch, arus mengalir, dalam masa arus mengalir medan elektrik akan dihasilkan. Ingat kita arah medan yang kita lukis kalau positif dia keluar, ni kan, ini arah medan. Ingat? Ingat. Okey. So benda yang sama konsepnya apabila ada arus mengalir medan elektrik akan dihasilkan. Okey. Lepas tu dah belajar juga semasa tingkatan 3 ataupun tingkatan 2, mungkin tingkatan 2 lah kan kat SSM, tingkatan 2. Magnet dia ada medan magnet juga. Betul tak? Di mana arah medan magnetnya sentiasa menunjuk daripada arah utara ke arah selatan. Okey. So kat sini dia tunjukkan. Medan magnet kekal dia ada medan magnet. Konduktor yang ada arus tadi dia ada medan elektrik. Okay, so ada dua medan sekarang, medan elektrik yang dihasilkan oleh konduktor pembawa arus dan juga medan magnet yang dihasilkan oleh magnet kekal. Okey, so apa akan berlaku jika magnet
medan magnet yang kita ada ni, kita letakkan di dalam konduktor pembawa arus. Apa yang berlaku? Nampak? Apa yang berlaku kepada konduktor yang ke atas ni, hijau ni? Dia bergerak. Dia bergerak. Yang ni kita nampak dia bergerak keluar kan, ataupun bergerak ke kanan. Betul tak? Betul? So apa akan berlaku jika kutub ataupun terminal bateri ni kita ubah? Sekarang saya nak ubah terminal bateri. Okey. So apa nampak? Apa perubahan yang awak nampak? Macam mana arah Dia bergerak ke belakang cikgu. arah gerakan dia? Arah gerakannya ke kiri pula kan? So ataupun pada arah yang bertentangan dengan yang awal tadi. Kenapa jadi begitu? Arus, cikgu. Sebab awak telah mengubah arah arus. Arah arusnya telah berubah. Okey. Tak sempat nak edit. Tak tukar dia punya arah kutub pula tadi kan. Tak apalah. Nanti kita tengok secara lukisan pula. Okey. Kat sini daripada video tadi awak faham kan? Maksudnya kalau ada medan elektrik dan juga medan magnet, dia akan menyebabkan satu konduktor tu dia akan boleh bergerak. Maksudnya wujud satu daya pada dia. Kalau kita ubah dia punya arah arus, arah pesongan ataupun arah gerakan konduktor juga akan berubah. Okey, daya ke atas konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Apabila konduktor pembawa arus diletak dalam satu medan magnet, konduktor tersebut akan mengalami daya. Ini ulang semula apa yang saya dah nyatakan tadi. Di mana arah daya bergantung kepada arah arus dan juga arah medan magnet. Saya ulang untuk kali ketiga rasanya sebagai pengukuhan kepada awak. Okey, ni arah baru kita belajar tentang arah tu bergantung kepada arah arus dan juga arah medan. Nanti kita di hujung nanti kita akan cuba pelajari daya tu. Contohlah kipas. Kipas kan, awak ada kipas. Kipas tu boleh bergerak, berputar dengan laju tu tak? Kenapa dia berputar laju? Kenapa berputar perlahan? Kalau kita tukar knob dia kan, awak ada knob ke ataupun dekat rumah awak guna remote. Nombor 1, contoh nombor 1 perlahan. Dia tekan remote nombor 2. Tengok Aiman dah menonggak ke atas tengok kipas kat ya. Nombor 1 dia perlahan, nombor 3 laju. Kenapa jadi macam tu? Apa je kita kontrol? Kita kawal sehingga dia boleh bergerak macam tu kan. Okey. Sekarang kita nak tengok corak medan magnet paduan. Kita nak tengok corak medan magnet paduan. Apa nanti corak medan magnet paduan? Jangan risau, saya akan jelaskan. Banyak istilah-istilah baru yang kita akan jumpa untuk bab kali ni. Okey, bekalan kuasa ni daripada positif. Semalam kita dah belajar dalam bab elektrik, arus bergerak daripada terminal positif ke terminal negatif. Okey? Ingat? Saya ulang, arus bergerak daripada terminal positif ke terminal negatif. Tetapi elektron dia bergerak pada arah yang bertentangan dengan arah arus. Boleh Azrizal? Are you okay? Boleh cikgu. Okay. So kat sini nanti kita akan tengok dalam konduktor, kita akan fokus dalam konduktor lah. Kita akan fokus dalam konduktor. So kita tengok sini konduktor ni daripada arusnya mengalir daripada belakang ke depan. Mengalir daripada belakang ke depan. So kena tahulah situasinya, dia ada simbol lah. Kalau kita nak melukis, simbol kalau daripada belakang ke depan ataupun kita istilahkan dia keluar daripada kertas lah, keluar daripada kertas. Keluar daripada kertas, simbol yang kita akan gunakan adalah dot. Dot. Cikgu. Ya. Jadinya arah elektron berlawanan dengan arah arus cikgu. Ya, betul. Untuk belajar dalam kimia juga kan. Baik. Okay, sekarang ni simbol ni sangat penting. Kalau arus tu keluar daripada kertas atau bergerak daripada belakang ke depan, simbol yang kita akan gunakan adalah simbol dot ni.
Tapi kalau arah arus masuk ke dalam kertas ataupun ke dalam, kita akan gunakan simbol cross. Okey, kita akan gunakan simbol cross. Dua simbol ni sangat memainkan peranan yang sangat penting lah nanti. Okey. Okey, tak apa. Satu-satu. Okey. Rajah 4.2 menunjukkan sebatang konduktor pembawa arus yang terletak dalam medan magnet yang dihasilkan oleh sepasang magnet magnetdur. Okey. Dekat magnet nanti akan ada medan magnet, dekat konduktor pun akan ada medan elektrik kan. Dekat konduktor akan ada medan elektrik, dekat magnet kekal akan ada medan magnet. Okey, gabungan antara dua medan ini tadi akan menghasilkan medan magnet paduan. Okey, macam mana medan magnet paduan tu terhasil? Okey. Tengok dulu dia punya penerangan dalam bentuk ayat. Daya konduktor pembawa arus dalam medan magnet dihasilkan oleh interaksi. Okey, dihasilkan oleh apa? Interaksi antara dua medan magnet, iaitu medan magnet yang dihasilkan oleh arus elektrik dan juga konduktor medan magnet yang dihasilkan oleh magnet kekal. Arus elektrik ini menghasilkan medan juga, kemudian magnet kekal pun menghasilkan medan. So interaksi antara dua medan tersebut menghasilkan satu daya yang kita panggilnya sebagai medan lastik. Kita panggilnya nanti sebagai medan lastik. Dua medan magnet ini bergabung dan menghasilkan satu medan paduan. Medan magnet paduan yang dikenali sebagai medan lastik. Okey, medan lastik. Okey, jangan pandai-pandai letak E kat depan ataupun letak P kat depan. Lain pula maksudnya. Dia adalah medan faham? Medan elastik lain. Medan plastik tak pernah ada. Okey, dia namanya adalah medan lastik ataupun dalam bahasa Inggeris catapult field. Okay, macam mana medan lastik ni terhasil? Kita boleh buat secara lukisan. Corak medan lastik akan menunjukkan arah daya pada konduktor itu. Okey, ini contoh. Okay, kita nak lukis medan, dalam kita nak melukis medan daya lastik ni, bila kita nak lukis medan daya lastik, benda yang kita kena tahu dua perkara. Pertama, arah medan yang dihasilkan oleh konduktor pembawa arus. Dan juga yang kedua, arah medan yang dihasilkan oleh magnet kekal. Itu sangat penting. Untuk medan magnet yang dihasilkan oleh magnet kekal, kita senang je kita ingat. Sebab dia apa? Dia mesti daripada utara ke selatan. Arah medannya mesti daripada utara ke selatan. Cuma untuk konduktor ni, untuk konduktor kita kenapa? Kena perhatikan arah arus. Kena perhatikan arah arus. Okey. Mungkin tak ada dalam awak punya ni. Okey, untuk menentukan arah medan, menentukan arah medan yang terhasil oleh konduktor. Ini konduktor. Okey, ini konduktor. Okay, arus dalam konduktor dia bergerak ke atas. Saya lukis dulu, saya nak cuba tahu tak atau tak ingat. Arusnya bergerak ke atas. Bagaimana awak nak menentukan dia punya arah medan yang dihasilkan oleh konduktor ni? Ingat ke tak ingat? Ada belajar ke tidak? Cuba. Sebab kalau merujuk kepada buku teks awak, saya cuba tengok tadi. Macam tak ada. Dia sentuh dekat situ. Mungkin awak dah belajar lah sebelum ni. Siapa ingat? Okey, mungkin tak ada ingat. Okey, untuk menentukan arah medan elektrik atau medan magnet yang dihasilkan oleh konduktor pembawa arus, kita gunakan petua genggaman tangan kanan. Petua genggaman tangan kanan. Mana tangan kanan? Cuba angkat tangan kanan masing-masing.
Angkat tangan kanan. Genggamkan tangan kanan awak. Okey, ada pen, ada masing-masing ada pen kan? Ada pen betul tak? Pegang pen. Pegang pen awak. Nampak tak tangan saya? Ke awak tampak saya punya presentation je? Okey. Awak nampak presentation? Nampak tak saya? Kalau tak ada. Nampak dua-dua cikgu. Boleh nampak. Nampak. Okey. Gunakan tangan kanan. Okay, awak genggam awak punya pen. Okey, kemudian ibu jari awak. Ibu jari awak tu tunjukkan arah arus. Okey, ibu jari tu tunjuk arah arus. Okey, so apabila arah arus ke atas, seperti mana gambar ajar saya ni, arusnya ke atas. Okey, arusnya ke atas. Jadi ibu jari awak ke atas lah. So, sekarang ni awak tutup, awak genggam tangan awak. Jari awak tu merujuk kepada mana? Mengikut arah jam ke melawan arah jam? Lawan jam. Lawan. Okey, melawan arah jam. Jadi awak punya medan nanti awak akan dapat bentuk macam ni lah. Melawan arah jam. Okay. Tapi kalau konduktor tadi, awak ada konduktor dan arahnya ke bawah. Okey, so tengok ke mana dia punya awak punya genggaman tangan awak? Arah jam. Genggaman tangan Clockwise. awak akan jadi arah Clockwise jam. rotation. Okey, clockwise. Okey lah kan. Masuk pada LP ya. Okey. Ikut arah jam ya. Okey, so ini untuk tentukan arah ni kita guna apa? Petua genggaman tangan kanan. Genggaman tangan kanan. Okey, petua genggaman tangan kanan adalah untuk menentukan arah gerakan ataupun arah medan. Cikgu, Ya. saya nak tanya, apa beza medan elektrik dengan medan magnet? Macam mana nak cakap? Yang penting dia ada apa? Dia ada medan kan. Maksudnya macam ni lah. Medan elektrik maksudnya apa yang cakap? Medan elektrik, biasanya kalau medan elektrik ni medan yang dihasilkan oleh medan elektrik ni dia merujuk kepada medan yang dihasilkan oleh cas elektrik. Okey, medan elektrik adalah cas yang dihasilkan oleh medan elektrik. Boleh? Kan cas elektrik akan menghasilkan medan elektrik. Okey, so tadi satu konduktor mengalir dalam arus mengalir dalam konduktor, nanti dia akan ada satu cas tu dah akan menghasilkan satu medan elektrik kan. So medan tu dia macam bergabung lah macam tu kan. So menghasilkan medan magnet jugalah macam tu kan. Menghasilkan medan magnet. Boleh tak macam tu penjelasannya? Kita belajar cas dia akan cas elektrik akan menghasilkan medan elektrik kan. Yang tu belajar dalam bab elektrik, cas elektrik menghasilkan medan elektrik. Okey. So bila konduktor yang panjang, kita lebih kat sini sebab dalam buku teks lebih kepada membincangkan berkaitan dengan medan magnet, konduktor dalam konduktor kan. So konduktor tadi menghasilkan satu medan magnet jugalah. Maksudnya bila kita bincang pasal medan ni maksudnya dia boleh merasai satu daya. Boleh tak Farah? Boleh, terima kasih cikgu. Petua genggaman tangan kanan. Ini nak tentukan petua genggaman tangan kanan. Okey, sekarang saya ubah dalam bentuk simbol. Okey, ni simbol ni apa? Keluar ke masuk simbol ni? Keluar. Okey, simbol keluar. Okey, kalau simbol keluar, cuba bagikan kepada saya arah medan dia. Arah keluar. Okey, apa arah medan yang dapat? Lawan jam cikgu. Lawan jam cikgu. Lawan jam. Okey, betul. Lawan jam. Siapa yang tak dapat lawan jam? Okey, sebab dia keluar lawan jam.
Kita ni Najihah, ngantuk nampak. Okey, kalau ini simbol apa? Into kan? Into. Okey, macam ni je lah. Awak ada kertas tak? Awak ada kertas? Awak ada kertas kan? Okey, kalau ada kertas, kalau awak rasa dia into the paper, into, masuklah. Jadi ibu jari awak akan berada di atas kertas. Masuk. Kalau masuk kan? Masuk. Maksudnya ibu jari berada di atas kertas. So, bila atas kertas, tutup awak akan nampak dia clockwise. Arah jam. Okey. Kalau dia keluar daripada kertas, maksudnya tapak tangan awak ni ada di atas. Sisi tangan awak tu yang berada di atas kertas. Lalu tutup. Macam itulah cara mudahnya untuk buat. Saya tak nampak secara jelas kan. Kalau kat makmal tu, kat sekolah tu, saya boleh pergi satu-satu meja kan. Tengok macam mana. Guna apa? Petua genggaman tangan kanan. Tangan kanan. Boleh Mira? Boleh cikgu. Okey, rajah 43 menunjukkan medan lastik yang terbentuk apabila suatu konduktor pembawa arus berada dalam suatu medan magnet. Okey, yang ni tengok tadilah. Okey, kemudian medan lastik ialah medan magnet paduan yang dihasilkan oleh interaksi antara medan magnet daripada konduktor pembawa arus dan juga medan magnet daripada kekal. Okey, kita tengok yang hijau dulu. Okey. Tengok yang hijau. Okey, dia gunakan simbol ni maksudnya arus keluar, betul? Arus keluar. So, bila arus keluar tadi apa yang awak dapat? Arah medannya adalah berlawan arah jam. Lawan arah jam. Bukan lawan jam. Arah lawan. Lawan arah jam. Macam itulah. Okey. So ni arah medan yang kita dapat. Ini untuk konduktor pembawa arus. Okey, kemudian kita ada satu lagi yang dihasilkan oleh magnet kekal. Okey, yang dihasilkan oleh magnet kekal. Utara, selatan. Okey, kalau utara selatan arahnya akan sentiasa ke mana? Arah medannya akan sentiasa daripada utara ke selatan. So ada dua medan magnet ni. Okey, kita nak hasilkan satu medan magnet paduan. So macam mana kita nak hasilkan medan magnet paduan tersebut? Okey, kita nak hasilkan yang macam ni. Okey, kita nak hasilkan yang macam ni. Macam mana kita nak buat? Okey, so apabila kita gabungkan, kita masuk ke dalam ni, kita dapat yang dilukiskan dalam buku teks awak yang macam ni lah. Okey, so kita tengok kalau arah dia sama, okey, arah medan magnet konduktor dengan arah medan magnet kekal tu sama, dia akan macam mana kalau paduan? Arah dia sama, dia akan jadi bertambah lah. Dia akan jadi bertambah. Kalau arah yang bertentangan, dia boleh jadi berkurang. So yang bahagian atas ni, arah dia, bahagian atas arahnya bertentangan. Jadi apabila bertentangan, daya bahagian atas akan menjadi ataupun interaction ataupun paduan lah, paduan. Paduan bahagian atasnya akan jadi rendah, bahagian bawah tinggi. Sebab apa tinggi? Sebab arah dia sama. Dekat atas arahnya berbeza. Okay, so apabila jadi macam tu, maka kita akan dapatlah bentuk yang begini. Bahagian bawah, terdapatlah bentuk yang macam ni. Okey, bahagian bawah, tengok garisan dia. Bahagian bawah dengan bahagian atas. Bahagian bawah banyak garis, bahagian atas kurang garis dia. Nampak macam garu kepala Maisarah Farah kat situ. Lepas nanti kita tunjuk sikit.
Okey. Sebab kenapa dia banyak kat bawah? Kan? Sebab tadi kita tengok dekat rajah ni arah daya bagi medan magnet yang dihasilkan oleh konduktor pembawa arus dan juga magnet kekal bahagian bawah. Bahagian bawah. Ni bahagian bawah ni, bahagian merah ni arah dia sama. So bila sama dia bertambah Dia bertambah. Kalau bahagian atas warna apa? Warna hitam. Bahagian atas dia arah yang bertentangan. Kalau bertentangan kita belajar dalam daya paduan kan dalam bab 2 itu, dan bab 1. Okey, kalau sama dia akan bertambah nilai dia. Kalau arah yang bertentangan dia akan berkuranglah dia punya magnitude dia. Macam tu. Okey, so ke atas, bahagian atas ni dia berkurang dah dia punya garisan berbanding dengan bahagian bawah. Jadi kat bahagian bawah ni dia lebih banyak garis-garis medan. Bahagian bawah ni dia banyak garis medan berbanding dengan bahagian atas. Jadi yang kuat banyak, atas sikit. So banyak tolak kepada sikit. Jadi konduktor tu akan bergerak ke atas. Okay, mana lastik mengenakan satu daya paduan ke atas konduktor itu. Okey, tak apa. Kita cuba buat. Kita cuba buat yang ini. Okey, ni satu. Kemudian saya letakkan utara, selatan. Okey, kita lukiskan kat sini loh. Ni untuk konduktor ni arah medan dia ke mana? Ikut arah jam ke lawan arah jam? Lawan cikgu, lawan. Lawan. Ni simbol ni masuk dalam kertas ke keluar kertas? Dia keluar. Dia masuk. Masuk. Dia ikut arah jam. Cross masuk. Kalau cross dia masuk dalam kertas. Kalau masuk dalam kertas, nanti kita akan dapat dia punya arah medannya adalah ikut arah jam. Okey, kemudian kita lukis pula dia punya arah medan untuk magnet ni. Arah medan magnet kekal dia akan sentiasa menunjuk daripada utara ke selatan. Betul tak? Betul. Okey. Tetapi sekarang kita nak buat medan lastik. Kalau kita tengok bahagian atas, okey, dua-dua untuk yang merah pun akan bergerak ke kanan, yang biru pun bergerak ke kanan. Betul tak? Betul. Okey. Yang bahagian bawah pula, biru ke kanan tapi merah ke kiri. Setuju? Setuju tak? Setuju. Okey. Kalau setuju kat situ, sekarang kita nak lukis daya paduan. Kalau arah atas dengan biru dengan merah dia sama, nanti dia akan jadi apa? Banyak. Dia akan lebih kuat lah. Dia akan lebih kuat. Okey, sebab arah dia sama. Kalau yang bawah ni dia akan jadi lemah. Okey. So ke mana dia akan pergi? Dia ke bawah. Akan bergerak ke bawah. Okey. Kenapa dia ke bawah? Kenapa dia ke bawah? Sebab garis medan di bahagian atas lebih banyak daripada garis medan di bahagian bawah. Atas kan saya lukis 2. Kenapa saya lukis 2? Saya lukis 3. Kenapa saya lukis 3? Sebab yang kat sini arah medan dia yang merah ke kanan, biru pun ke kanan kan. Kalau kanan sama arah dia, saya cakap apa? Dia akan bertambah kuat. Okey, kalau arah dia bertentangan yang kat bawah ni, satu biru ke kanan, merah ke kiri bertentangan, jadi magnitudenya akan berkurang. Okey, jadi ke atas bilangan medan magnet lebih banyak daripada bawah. So, medan magnet yang lebih banyak dia akan tolaklah konduktor tu pergi ke kawasan yang lemah. Sebab tu dia akan bergerak ke bawah. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Okey, saya nak uji kefahaman awak semula. Kita lukis gambar rajah yang lain.
Sama ada faham ataupun tidak lah kan. Cikgu. Ya. Kiranya yang eksperimen yang cikgu tunjukkan tadi tu kedudukan dia macam ni ya cikgu? Ya. Inilah kedudukan dia. Kalau kita ubah dia punya arus, dia akan bergerak pada arah yang bertentangan. Ataupun kita tak nak ubah arus, kita ubah dia punya kedudukan magnet. Okey, so cuba tengok yang ke bawah ni. So ke mana pergi konduktor ni? Konduktor ni akan bergerak ke atas ataupun bergerak ke bawah? Cuba lukis. Okey, pertama kita lukis apa? Okey. Medan magnet konduktor ni akan bergerak ke mana? Mengikut arah jam ke lawan arah jam? Arah lawan. Lawan jam. arah jam. Okey, so dia akan lawan arah jam. Okey, kemudian medan magnet dia bergerak daripada mana medan magnet? Utara Utara ke ke selatan. Utara ke selatan. Okey, utara ke selatan. Okey, so kita nampak kat sini kan. Bahagian atas dua-dua arah dia sama, dekat bawah dua arahnya bertentangan. Nampak yang tu? Okey, so Nampak. yang tu kalau kita nampak yang ni, ke mana dia bergerak? Ke bawah ke atas? Ke bawah. Bawah. Dia Ke bawah. akan bergerak Ke bawah. ke bawah. So lukisan awak akan jadi, so nampak macam tu lukisan awak, titik, buat dua garis kat bahagian atas, satu di bahagian bawah. Dan tunjukkan daya F ke bawah. Okey, ini cara kita dapatkan dia punya daya ataupun kita nak tentukan dia punya arah gerakan bagi konduktor tu menggunakan lukisan. Okey, kita ada satu lagi cara. Menggunakan petua tangan kiri Fleming. Petua tangan kiri Fleming. Nanti kita tengok petua tangan kiri Fleming pula macam mana. Okey, ini tadi. Kalau dot maksudnya arah keluar daripada satah kertas. Kalau cross maksudnya arus ke dalam satah kertas. Okey, petua tangan kiri Fleming. Tadi tangan kanan. Tangan kanan, petua genggaman tangan kanan adalah untuk menentukan arah medan magnet bagi satu konduktor. Okey. Sekarang kita pergi kepada petua tangan kiri Fleming. Okey, ada berapa petua tangan kiri Fleming? Okey, ada ibu jari, ada jari telunjuk dan juga ada jari hantu. Okey, ataupun yang ni dalam bahasa Inggeris ibu jari kita panggil sebagai thumb. Untuk jari telunjuk kita bagi first finger dan juga jari hantu kita bagi center finger. Okey, thumb, ibu jari, thumb ataupun thrust. Thrust akan jadi thrust, daya. First finger dia akan jadi magnetic field, akan jadi field, finger. First finger, field, field tu merujuk kepada medan magnet. Center finger C merujuk kepada current, arus. Okey, ketiga-tiga jari awak ni mesti berserenjang. Berserenjang. Okey, berserenjang macam mana? Ibu jari dengan jari telunjuk 90 darjah. Okey, kemudian jari apa ni? Jari telunjuk dengan jari hantu pun 90 darjah. Jari hantu dengan ibu jari pun 90 darjah. Okey, macam tu. Boleh tak buat? Keras-keras ke tangan awak? Tangan saya lembut ni. Ya. Lihat, macam tu tau. Tangan apa? Tangan kiri. Hati-hati siapa yang menulis tangan kiri tu, sekarang kita nak guna tangan kiri tau. So, tulis tangan kanan. Siapa yang guna tangan kiri? Okey. So, ibu jari akan menunjuk kepada apa? Ibu jari akan tunjuk kepada daya. Okey, jari telunjuk akan tunjuk arah medan. Medan apa? Okey, daripada utara pergi selatan. Okey, utara ke selatan. Arah arus maksudnya arus tu mengalir daripada mana ke mana lah untuk arah arus. Okey.
Utara kat dalam sebab arah medan adalah daripada utara ke selatan. Boleh? Boleh tak yang tu? Okey, daya ni dia bergerak ke mana lah? Berjari tu naik ke atas, maksudnya dia arah gerakan dia, arah gerakan ataupun arah daya yang dikenakan. So kita nak relatekan nanti dengan lukisan kita. Ya. Jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet daripada medan kekal, iaitu daripada utara ke selatan. Okey, medan magnet kat sini utara ke selatan adalah merujuk kepada medan magnet bagi magnet kekal. Jari tengah pula menunjuk arah arus. Arus mengalir daripada mana? Arus mengalir daripada terminal positif ke terminal negatif. Ibu jari akan menunjukkan arah daya yang bertindak pada konduktor itu. Okey, arah pergerakan konduktor mengikut arah daya tersebut. Okey, biasanya kalau kamu amal saya tak akan tunjuk guna 3-3 terus. Okey, dia by step, ikut step. Step yang pertama apa? Step yang pertama awak tunjukkan adalah arah medan magnet. Okey, yang pertama awak tunjukkan arah medan magnet. Yang kedua awak tunjukkan arus. Barulah yang pergi yang ketiga awak keluarkan ibu jari. Okey, step pertama keluarkan jari telunjuk. Yang kedua keluarkan jari hantu. Yang ketiga baru keluarkan daya. Sebab apa? Petua tangan kiri Fleming ni kita nak cari daya. Kita nak cari apa? Nak cari daya. Okey, contoh sekarang kita gunakan petua tangan kiri Fleming. Pertama, tunjukkan arah daya awak daripada utara ke selatan. Guna apa? Ibu jari utara ke selatan. Okey, ibu jari utara ke selatan, sama arah ni, sama je, utara ke selatan. Kemudian apa? Arah arus. Arah arus sama macam dia tunjukkan sekarang, arah arus. Dan juga keluarlah yang ketiga iaitu daya. So, ke mana konduktor ni pergi? Konduktor ni akan bergerak ke atas. Okey, konduktor akan bergerak ke atas. Ada contoh lain? Tak ada contoh lain. Okey, tak ada contoh lain, saya bagi contoh dia. Kita pergi dekat gambar rajah yang kita dah lukis lah tadi lah, senang. Okey. Kita tengok contoh yang pertama ni. Betul tak dia ke bawah? Menggunakan petua tangan kiri Fleming. Okey, pertama, tunjukkan arah medan, utara ke selatan. Tunjuk arah utara ke selatan. Okey, yang kedua, tunjuk arah arus. Arus ni keluar daripada kertas ke masuk ke dalam kertas? Masuk. Okey, macam ni sekarang ni awak ada kertas tak kat rumah? Awak ada tak kertas kat rumah? Ada cikgu, ada. Ada. Okey, awak lukiskan ke atas kertas tu utara, selatan. Okey, awak lukiskan atas kertas utara, selatan. Lepas tu awak letakkan dia punya arus tadi ke dalam. Okey, dah lukis? Dah cikgu. Dah. Okey, kalau dah sekarang ibu jari awak tunjukkan, ibu jari awak tunjuk apa? Tunjuk arah medan. Mungkin awak kena lukis tu arah medan, utara ke selatan. Okey, so ibu jari awak tunjuk utara ke selatan. Letak. Ibu jari, maaf. Jari telunjuk awak sekarang letak atas kertas dekat lukisan tu daripada utara ke selatan tunjuk. Okey dah. Okey, yang kedua tengok sekarang. Yang ini arus dia masuk ke keluar? Masuk ke dalam kertas tu tak? Okey, jari tengah awak tadi, jari tengah awak tadi masukkan ke dalam kertas. Maksudnya jari tengah awak tu dia akan berada macam ni. Ni kertas awak, dia akan berada macam ni lah. Okey. Kemudian keluarkan ibu jari. Keluarkan ibu jari. So awak tengok ibu jari awak lukis ke mana arah ibu jari awak tu. Okey, ni arah ibu jari awak. Itulah daya.
Boleh tak Isha? Azira okey? Tak dapat sangat lah cikgu. Tak dapat Ulang sangat. balik. Ulang balik Okey. Dah lukis gambar ni? Dah lukis? Dah cikgu. Okey, dah lukis. Dah cikgu. Lukis. Sekejap. Saya lukis tu kan tak nampak. Kena ada marker kot. Aku tertinggal kat sekolah. Oh, tak nampak. Okey, tu nanti awak pertama tunjukkan utara ke selatan. Tunjuklah utara, letakkan tangan awak utara ke selatan. Ibu jari telunjuk dulu. Utara ke selatan. Letak atas kertas awak. Jangan tengok saya. Okey, letak atas kertas awak, ikut arahan saya. Letakkan awak punya jari telunjuk arah utara ke selatan. Okey, tadi kita buat dia punya cross. Cross ni maksudnya arus masuk ke dalam kertas. Jadi jari tengah tadi masukkan ke dalam kertas. Okey, masuk tengok ni. Ni jari tengah saya, Saya masukkan ke dalam kertas. So masuk dalam kertas ni, masukkan dalam kertas macam tu. Maksudnya kalau kita naikkan ke atas kertas, kedudukannya macam ni lah. Tu Aiman betul tu Aiman. Aiman tu nampak Aiman buat. Dia tunjukkan macam tu. Okey. Rizal pun betul. Okey, betul tu je. Okey, kemudian keluarkan ibu jari. Keluarkan ibu jari. So nampak tak ibu jari tunjuk ke mana? Ibu jari tu tunjuk ke awak. Betul tak? So lukiskan arah ibu jari tu ke awak. Itulah daya. Daya. Okey. Boleh tak? Kawan? Cikgu, Boleh tu. daya tu ke bawah ke? Ke Yelah, bawah kalau, je kan. dia kena jadi ke bawah lah. Sebab ikut lukisan kita lah. Tadi sebab kita buat guna tangan, dia tunjuk kat kita. So apabila kertas kita tegakkan dia, kita nampaklah dia ke bawah. Okey. Cikgu, Cuk, ya. jadinya kalau daya tu keluar cikgu kan, maknanya dia terbalik lah cikgu kan? Daya tu keluar, dia terbalik. Daya dia terbalik. Macam mana tu Akmal? Daya tu keluar, dia terbalik. Yelah. Contoh ni. Padam semula lah. Contoh yang pertama tadi ni. Okey, yang ini. Apa yang dia ubah? Dia punya arah arus. Okey, arah arus yang contoh ni dia ke mana? Ke keluar daripada kertas kan? Cuba buat utara selatan. Okey, kemudian dia punya arah arus keluar. Kalau arah arus keluar maksudnya awak ada kertas. Dekat dalam exam, letak je kertas. Lepas tu main-main lah tangan awak tu. Dia akan jadi macam ni keluar kertas. Dia keluar daripada kertas. Okey, buat je. Tak apa, ni tidak mengganggu kawan awak masa menjawab. Sebab terpaksa guna kan. Janganlah buat-buat ke tepi kawan. Tu tak boleh. Buat atas kertas soalan awak. Okey, dan satu lagi. Kadang-kadang soalan dia lukis menegak macam ni. Dia lukis menegak utara selatan. Buat macam ni. Saya ajar dia sengit. Apa nak buat? Kertas ni awak pusing lah, rotate kan kertas supaya dapat bentuk yang mudah untuk tangan awak bekerja. Faham tak? Susunan apa? Awak punya kertas soalan tu biarlah ikut keselesaan tangan
tangan awak ni tak adalah berpusing-pusing macam tu lah. Susah buat. Okey, cuba yang ni kenapa utara selatan first finger. Lepas tu akan ada keluarkan arus menunjukkan kepada keluar. Dan awak akan nampak dia punya daya tu menjauhi awak. So maksudnya daya ke atas lah. Dapat bentuk yang macam tu. Okey. Tu petua tangan kiri flaming. Kita nak tentukan. Okey. Saya rasa cukuplah dulu sampai sini. Kan? Kita cuba memahami dahulu penggunaan petua tangan kiri flaming tersebut. Walaupun yalah benda ni penting jugalah, walaupun simple tapi dia pentinglah untuk kita belajar yang seterusnya nanti. Ada apa-apa soalan? Kita stop sampai sini. Untuk hari Jumaat nanti kita sambung dia punya faktor sikit dan juga kita sambung motor sikit. Dah habislah. Untuk kali ni. Cikgu, Ya. medan magnet konduktor pembawa arus ni yang Okey. menghasilkan arus tu ke? Oh, yang menghasilkan arus. Arus tu yang menghasilkan medan magnet tu. Tu. Arus yang mengalir dalam konduktor tu yang akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet konduktor. Kalau arus tak mengalir dalam medan magnet tu, medan magnet pun tak ada lah. Saya rasa sebab dalam topik tingkatan 5 dia tidak cerita tentang keelektromagnetan. Mungkin awak dah belajar semasa tingkatan 2 keelektromagnetan. Awak kena faham yang tu dulu. Sebab kalau silibus KBSM untuk topik keelektromagnetan dia akan bermula dengan bagaimana satu konduktor tu boleh menjadi magnet. Tapi awak punya silibus dia terus pergi kat sini lah. So kena buka semula awak punya buku teks sains tingkatan 2. Kat situ mungkin ada lah penjelasan berkaitan dengan keelektromagnetan. Bagaimana satu konduktor apabila arus mengalir melalui dia akan menghasilkan satu medan magnet. Terima kasih cikgu. Ya. Kalau tak ingat mungkin masa tingkatan 2 ingat tak eksperimen gunakan satu gegelung arus mengalir tarik pin. Pin boleh tarik pada satu gegelung wayar. Yang tu adalah elektromagnet lah. Konsep elektromagnet. Okey, lain? Cikgu, Ya. saya masih tak jelas macam mana nak tahu yang medan magnet tu dia dalam kertas ke luar kertas? Oh, luar kertas ke dalam kertas? Macam mana? Okey, dia macam ni. Ni kita anggap kertas, boleh tak? Okey, kemudian ni saya ada satu dawai, konduktor. Okey, ni satu konduktor. Ni positif, ni negatif. So kita tengok daripada atas. Kita tengok pandangan mata kita daripada atas, pandangan atas. Okey. So arus ni dia bergerak naik ke atas, betul tak? Okey, so bila dia naik ke atas, maksudnya dia keluar daripada kertas. So lukisan awak kalau daripada atas dia adalah ni lukisan awak. Lukisan awak adalah pandangan atas. Bentuk eksperimen macam ni dawai, ini konduktor. Ini kertas. Yang ni dalam bentuk lukisan awak, kertas. Okey. So arus ni daripada bawah ke atas kan? Bawah ke atas maksudnya dia keluar daripada kertas. Dia keluar daripada kertas. Pandangan daripada atas. Boleh tak Aina Jaha? Maksudnya dari bawah, Dari bawah ke atas. Kalau bawah ke atas, kalau kita tengok daripada atas, dia akan keluarlah. Maksudnya, macam mana cakap dia keluar ke mana cikgu? Oh, dia keluar ke mana? Oh, sebenarnya. Okey, yang ni tadi saya tulis ni bawah bawah. Ni atas.
Okey. Arus kat sini kan. Lepas tu anggaplah ni pintu. Okey, ni bawah. Arus daripada bawah. Ni daripada bawah kan. Nak pergi ke atas. Dia akan ada pintu. So dia keluar daripada pintu. So saya cakap keluar daripada kertas. Out of the paper. Okey. Kalau masuk, maksudnya pandangan atas ke bawah. Okey, kalau arus tadi, arus daripada atas ke bawah ini into the pen, masuk ke dalam kertas. Bukan masuk dalam kertas, maksudnya tembus. Kertas, konduktor. Sama ada dia keluar daripada kertas tu atau dia masuk ke dalam kertas tu maksud dia. Saya Maksudnya confused. kalau macam dari bawah ke atas tu dia keluar lah. Kalau dari atas ke bawah dia masuk. Ya. Betul. Apa yang masuk, apa yang keluar cikgu? Arus tu, arus. Arus elektrik gue. Arus elektrik. Okey, macam mana? Susah tu kalau apa PDPR ni tak nampak pula kan. Betul, susah juga PDR. Oh, okey ni kertas. Okey, kemudian kat sini ada konduktor. Ada konduktor kan. Okey, arus melalui konduktor kan. Arus tu mengalir melalui konduktor kan. Dia ikut konduktor. So kalau tu daripada atas ke bawah, arus tu ikut konduktor masuk ke dalam kertas. Yang bergerak masuk tu adalah arus. Yang petua tangan kiri Fleming tu kan, yang medan magnet tu kan yang tadi cikgu dari utara ke selatan tu. Ya. Tu dia kan tunjuk ke belah sana kan. Macam mana cikgu tahu, macam mana kita nak tahu yang tu dia dalam? Macam mana kita nak tahu dia dalam? Arah okey, nak tahu dia ke dalam atau keluar, itulah simbol tadi. Simbol kalau yang ni konduktor ni kalau dot ni maksudnya keluar kan. Dot simbol konduktor, konduktor pembawa arus, simbolnya dot ni maksudnya arus ni keluar daripada kertas. Kalau simbol konduktor adalah cross, maksudnya arus tu masuk ke dalam kertas. Ya ni. Untuk arus tu kita nak tahu dia masuk ke dalam kertas atau luar kertas bergantung kepada simbol yang digunakan ni, dua simbol ni. Maksudnya nanti dia akan bagi simbol lah. So kita boleh tahu yang mana dia dalam keluar lah. Okey, tu satu mungkin dia bagi simbol atau dia bagi rajah. Kalau dia bagi rajah, kita kena, contoh dia bagi rajah macam ni. Contoh dia bagi rajah macam ni. Yang ni kita kena tentukan. Kena tentukan ini arus daripada sini. Maksudnya sini positif. Kalau sini positif, atas negatif, maksudnya negatif atas. So maksudnya arus ni bergerak ke dalam. Macam mana pula ke dalam? Kalau nampak arah arus tu menjauhi kita, jauh daripada kita, maksudnya ke dalam. Ya? Kalau nampak arah arus tu anak panah mendekati kita, arah arus tu keluar. Ini kalau tulisan 3D macam tu lah kita kena fikir. Kalau tulisan 3D, kalau arus tu, kita nampak kita lukis arus macam ni. Dia menjauhi lah. So menjauhi dia masuk. Kalau kita lukis arah arus tu, macam datang kat kita, maksudnya dia keluar. Okay, so apabila kita dah tahu dia keluar atau masuk, ini kita akan gantikan dia dengan simbol. Contoh kat sini, arus positif, negatif dia masuk ke dalam. So bila masuk ke dalam, kita akan gantikan dengan cross. Okay, kemudian ada utara, ada selatan. So ada utara dekat bawah, selatan dekat atas. Kan? So kalau kita buat gunakan petua tangan kiri Fleming, utara, selatan, tunjuk utara selatan dulu. Okay, kemudian tunjukkan jari tengah masuk ke dalam. Okay, kita akan dapat satu daya ke sebelah kanan. Sebab tu nampak ni dia bergerak ke sebelah kanan.